Okey, video hari ini cikgu sambung tajuk pengekosan tempahan kerja. Yang video ni tentang catatan jurnal. Okey, so catatan jurnal ini actually cikgu pun sudah terangkan masa cikgu mengajar tajuk cost overhead lebih serap dan kurang serap. Sama saja. So, kalau anda faham aliran kos dari pembelian bahan mentah sampai proses pengeluaran hingga jualan. So, these are the aliran kos dia from kita beli bahan mentah dan macam mana catatan jurnal untuk proses pengeluaran dan juga catatan jurnal sampai kita jual barang tu. So if you know the aliran cost here, so tak susahlah you nak buat catatan jurnal. Okay, jadi cikgu ulang sekali lagi lah walaupun hari tu cikgu sudah ajar. So first, cikgu sudah katakan kerja dalam proses ialah satu akaun merekod kos produk. Jadi semua kos, tiga jenis kos tu, kos bahan mentah langsung, kos buruh langsung dan kos overhead yang diserap akan didebitkan ke akaun ini untuk mengira jumlah kos produk tu. Okay, so dia ada melibatkan tiga akaun macam hari tu cikgu sudah ajar. So first kita belikan, kalau kita beli kita kredit tunai dan kita debit inventory bahan mentah. Okay, kita boleh beli secara tunai atau beli secara kredit. Okay, kalau beli secara kredit, kita akan kredit lah akaun belum bayar. So, bahan mentah ni termasuk bahan mentah langsung tak langsung. So, bahan mentah yang langsung akan dikeluarkan dari inventory bahan mentah. Ini macam gudang. Dan masuklah ke akaun kerja dalam proses. Jadi, ini kredit, ini debit. Dan lepas tu, inventory bahan mentah yang tak langsung, kan dia adalah overhead kilang, jadi keluarkan dari inventory bahan mentah dan masuklah debitkan akaun overhead kilang. Okay, so untuk kos buruh pula, kalau kos buruh langsung belum bayarkan jadi sebelah kredit, dan dia akan debit lah ke akaun kerja dalam proses. Okay, untuk mengira kos produk. Jadi yang kos buruh tak langsung macam penyelia kilang, gaji penyelia kilang, jadi dia akan keluar dari gaji belum bayar, kita kredit ini, kita masukkan ke debit akaun overhead perkilangan kerana dia adalah belanja, dia adalah kos. Jadi debit. Jadi seperti yang cikgu sudah ajar hari itu, sebelah sini semua menunjukkan kos overhead yang sebenar. Jadi kos overhead yang diserap akan di sebelah kredit. So kita kredit overhead kilang dan kita debit kerja dalam proses. Semua ini cikgu sudah ajar, ulang kaji saja. Dan ini hari itu tak ada baki kan. Actually kerja tak semestinya siap. Kadang-kadang kita mula pertengahan bulan dan sampai akhir bulan dia sudah buat separuh. So the kerja akan bring to next month continue. Jadi ini baki ini menunjukkan kerja yang dibuat separuh siap last month. Okay, akan sambung. Dan ini pula merupakan kerja yang baru buat. Katakan ini kerja 000. So ini ialah kerja 001, 002, 003, 004. So this is a new kerja dimulakan pada bulan ni. So this one is halfway last month. Continue this month. So yang ni. So dia halfway. Dan lepas tu bulan ni juga akan tambahkan bahan mentah, bayar juga buruh, bayar juga untuk overhead. Jadi the kerja yang half month siap separuh last month juga akan termasuk sini lah cost dia. Okay, so these are the cost all for all here. Okay, so katakan jumlahnya ialah 50,000. So 50,000 untuk kerja 000, 001, all that banyak kerja, tetapi bukan semua akan siapkan. So yang siap katakan dari 50,000, 30,000 kos dia sudah siap, akan pindahlah ke inventory barang siap. Siap keluar sini, masuk sini debit. So yang tak siap itu continue next month lah. Ada bagi hendak ke bawah 20,000. So katakan ni bulan Jun. So the early 1 hari bulan Julai ada bagi ke bawah.
Okay, untuk kerja yang tak siap, katakan ialah kerja 004. We'll continue next month. So, katakan yang sudah siap lah, kita kredit, keluar dari gudang, dan masuklah inventory barang siap. Keluar dari kilang, masuklah ke gudang. Ini macam gudang, gudang barang siap. So, then kita jual lah. Bila kita jual, bukannya semua yang sudah siap itu akan dijualkan. Mungkin some later, will sell next month. So, katakan dari yang sudah siap, kita jual yang ni dulu. Okay? So, from 30,000 yang dapat jual setakat bulan ni ialah 20,000. So, yang sudah jual tu, kita akan pindah ke kos barang dijual ataupun account kos jualan. So, pun keluar dari gudang, dijual. Ini menunjukkan kos jualan kita. So, kredit sini, debit yang ni. Dan lepas tu, akhir bulan kan kita akan adjust lah buat pelarasan kos overhead seperti yang cikgu sudah ajar. Kalau sudah kurang kira, kita tambah kepada kos. So, debit. Okay? Kalau debit ini, another account, overhead perkilangan, mesti kredit lah. Okay? Kalau sudah lebih kira, kos ini lebih, so kita kredit sini lah. Kalau sini kredit, kos overhead kilang, mesti debit lah. So, ini cikgu pun sudah ajar. So, ini just ulang kaji saja. So, inilah dia tadi yang cikgu explain secara ringkas. Inilah dia lebih detail catatan jurnal dia. Kita mula dari beli bahan mentah. So, bahan mentah ni langsung tak langsung semua sama. So, kita debit inventory bahan mentah, kredit tunai. Ataupun kalau beli secara hutang, kredit ABB. Account belum bayar. Then, second step, kita nak merekod kos bahan langsung kan yang diguna dalam proses pengeluaran. So, kita pun debit lah kerja dalam proses dan kredit inventory bahan mentah. Okay. So, satu lagi, hari itu cikgu sudah kata, kerja dalam proses ini merupakan gabungan semua kerja. So, di dalam dia ada menunjuk, these are the cost for all the kerja. Okay. Kalau kilang tu ada 4 kerja, 5 kerja, semua inilah cost dia. Okay. So, yang kos bahan mentah langsung idealah kos untuk semua kerja lah dekat sini So, then number 3, merekod kos buruh langsung yang diguna dalam proses pengeluaran. So, sama, nak merekod kos produk dan kerja dalam proses mesti debit Then, kredit gaji belum bayar seperti yang tadi cikgu explain. Merekod kos overhead yang diserap dalam proses pengeluaran, again, debit kerja dalam proses, kredit overhead kilang, overhead perkilangan. Kerana cikgu kata sebelah kredit semua merekod yang diserapkan. Okay. Dan satu perkara yang ini kita rekod secara berasingan. Bila nak kira kos produk, cikgu kata mesti ada 3 kos kan. Kos bahan mentah langsung, kos buruh langsung, kos overhead yang diserap. So, yang ni cikgu catat secara berasingan. Actually, you boleh gabung menjadi satu catatan jurnal. So, the total amount of the kos bahan mentah, kos buruh langsung, kos overhead diserap. So, we debit dalam account kerja dalam proses. Dan kita kredit lah 3 account ni. Kredit inventory bahan mentah langsung, bahan mentah, kredit gaji belum bayar, dan kredit overhead perkilangan. So, nilai ni adalah gabungan of all the kerja. Okay. Tetapi kadang-kadang soalan hanya katakan perlu hanya untuk satu kerja saja. If the soalan just ask, so far the kilang baru laksanakan satu kerja. Kalau satu kerja saja, cara rekod dia lain sikit lah. Kalau soalan tanya, rekod kos yang diminta, yang diguna untuk sesuatu kerja saja. Just one kerja. Contoh dia, merekod kos untuk kerja 001. So, kalau macam tu, catatan debit kredit masih account yang sama. Tetapi kalau, kerana ini hanya untuk satu kerja kan. So, you mesti kerja dalam proses dan open bracket. Tulislah nama kerja tu. Kalau kerja ni ialah 001, so you put bracket kerja 001. Kalau kerja tu ialah 002 pun you pun ini account mesti ada. Lepas tu letak bracket kerja 002 macam tu. Okay? So the amount dia ialah untuk kerja itu sajalah.
Okay, sama juga lah kredit inventory bahan mentah ialah amount bahan mentah diguna untuk kerja itu sahaja. Okay, same kredit gaji belum bayar pun gaji langsung yang dibayar untuk kerja ini sahaja. Dan kredit overhead perkilangan merupakan nilai di sini mestilah nilai yang diserap untuk kerja ini sahaja. Okay, so tak banyak different. Ini untuk gabungan semua kerja. Kalau dia hanya satu kerja, mesti bracket and letak nama kerja itu. Okay, langkah jurnal yang seterusnya, kalau sudah record cost produk, so jangan lupa ada yang line-line cost overhead yang sebenar, yang turut juga dipakai dalam proses pengeluaran. So kita juga kena record line-line cost overhead. So kalau dia sebenar mesti debit overhead perkilangan. Okay, dan kredit lah semua line-line cost overhead yang sebenar tu. Iaitu inventory bahan mentah untuk merekod kos borrow tak langsung, kos bahan mentah tak langsung, dan juga kredit gaji belum bayar. Yang ini yang hantar ke overhead ialah gaji yang tak langsung seperti gaji penyelia kilang, dan juga kilang kan ada cost overhead macam insurans, susut nilai semua kan. So semua yang ni lah masuk sebelah kredit insurans kilang prabayar. Okay, kita kredit dia, dan insurans kilang prabayar mesti kredit lah. Okay, dan susut nilai peralatan kilang. Dan susut nilai terkumpul, ini ialah terkumpul, akaun terkumpul kan, kredit kan. Okay, susut nilai terkumpul tu mesti kredit. Ingat tak? Sudah belajar. Dan juga kalau insurans prabayar biasanya debit kan masa kita bayar. We bayar lebih kan, we debit, kerana dia asset. So kita debit. So when kita sudah pakai, kita sudah guna insurans tu, kita kena keluarkan dari insurans prabayar lah. So kita kredit this account. Kredit dan masuklah dalam proses pengeluaran. Okay, faham? Masa kita beli, we will debit the insurans prabayar. We debit insurans prabayar sebagai aset dan kita kredit tunai. So bila insurans ini sudah dipakai, we keluarkan dari prabayar lah. So that's why we kredit dia. Okay, keluarkan dan masuk sebagai cost overhead kilang. Okay, dan susun nilai terkumpul pun, masih ingat tak dulu catatan pergu kita debit belanja susun nilai, kredit susun nilai terkumpul. Okay, jadi sekarang kita tak perlu debit belanja susun nilai, kita debitkan ke overhead perkilangan sebagai cost overhead. So dia masih terkredit lah. Dan utility belum bayar, kan dia tanggungan belum bayar, so kredit. Okay, so debit overhead perkilangan. Okay, kalau apa-apalah, kalau kita bayar overhead kilang secara tunai, dan kita just kredit tunai saja dan debit overhead perkilangan. Katakan utility ini you tak hutang, you bayar. So tak wujudlah yang ni. So catatan bergu will be kredit tunai, debit overhead kilang. Tetapi di sini kita tak kredit tunai untuk utility kerana you hutang. Okay, tetapi dia adalah kos kan belanja. So kita mesti debit, dia adalah kos untuk produk kan. So kita mesti debit overhead kilang. Okay, kalau sudah bayar then tak wujudlah akaun ni, kita kredit tunai saja. Okay, apa-apa cost overhead yang sudah bayar tak hutang, we just kredit tunai, debit overhead perkilangan. Okay. Tetapi untuk susun nilai all that, tak adalah, because this one I said on paper kan kita record. Jadi untuk susun nilai tak mungkin kredit tunai. Okay. So lepas sudah record semua line-line cost overhead, kita buatlah pelarasan cost overhead terlebih serap dan terkurang serap. So as I said, catatan bergu dia melibatkan dua akaun, overhead perkilangan dan kos barang dijual. Okay, atau akaun kos jualan. So kalau sudah lebih serap, kos sudah lebih kira, kita pun kredit lah kos KBDJ, kos barang dijual. So if KBDJ itu kredit, overhead kilang mesti debit.
Kalau terkurang serap, kos sudah kurang kira, kita kena tambah balik kepada kos. So, debit lah KBDJ. So, another account, overhead berkilangan mesti kredit. Then step yang seterusnya, journal seterusnya, kalau sudah record kos-kos overhead semua, then barang yang sudah siap, kita kena record lah berapa yang sudah siap dibuat, kerja yang sudah siap. So, kerja yang sudah siap akan dipindah ke inventory barang siap. So, kita pun inventory barang siap, warehouse pun terima lah barang tu, debit, dan kita keluarlah dari kilang, kredit, kerja dalam proses. Dan merekod kos barang yang dijual. Okay? Jadi kalau kos barang ini ialah merekod untuk satu kerja saja. So remember, kerja dalam proses, then open bracket, the name of the kerja, kerja dalam proses ni. Okay, step yang seterusnya, merekod kos barang yang dijual, kos jualan. Sudah masuk dalam warehouse, then jual kepada customer. Contoh di sini, daripada kerja yang telah siap pada hujung bulan Mei, kerja 001-002 telah dijual pada harga RM40,000. Okay? Kos kerja ialah RM20,000. So, macam mana nak catat? Yang jual itu masuklah dalam kerja account KBDJ, kos barang dijual. So, account kos barang dijual pun debit RM20,000 dan kredit lah keluar dari warehouse, inventory barang siap RM20,000. Dan kita nak rekodkan hasil jualan kita. So kita pun debit tunai, ataupun kalau you jual secara kredit, kita pun debit ABT, account belum terima, kita rekod pada harga jualan. Dalam account KBDJ mesti pada harga kos, kerana ni kan account kos. Okay? Dan kerana ini ialah hasil jualan, jadi kita mesti kredit hasil jualan dengan harga jualan tu RM40,000. Itulah dia journal. Tak susah, sangat ringkas saja. Kalau you faham aliran kos yang tadi cikgu tunjuk dalam account yang tadi tu, bolehlah faham semua catatan journal dia.